أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Imam, seluruhnya Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa surau, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam majlis ilmu secara bersemuka, yang mana telah pun berlangsung PKP ataupun lockdown yang agak berpanjangan juga, lebih kurang 4 bulan, dan dibuka secara berperingkat-peringkat termasuklah masjid. Walau bagaimanapun kita terus istiqamah dengan menjalankan ikhtiar untuk membebaskan diri kita daripada wabak ini menular, dan juga tidak lupa juga ikhtiar kita itu sentiasa bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal, menta'budkan diri, mentaqarrubkan diri, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi asbab yang berlaku itu datangnya daripada kita sendiri, banyaknya dosa yang kita buat. Jadi sama-sama kita memohon keampunan kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal. Baik, dalam masa yang sama, sepanjang berlaku pandemik ini tuan-tuan, banyak isu fiqh tu timbul. Bahkan tuan-tuan sendiri pun mungkin banyak rasanya nak tanya tapi tak tahu mana nak tanya. Dapat jawapan kadang-kadang kita rasa macam, betul ke? Kenapa soft ni masih jarak macam ni? Sebab apa soft jarak? Ustaz ni kata tak ada dalil, Jabatan Mufti pula kata kena jarak soft. Masjid tutup, jemaah awam ni tak boleh mari masjid, melainkan AJK masjid sahaja. Kalau kita tengok daripada PKP yang pertama sampai hak sekarang ni, dulu 3 orang, sekarang ni 6 orang jawatan kuasa sahaja yang dibenarkan untuk datang. Betul? Adik, lepas tu kita pun buat banding beza pula tuan-tuan. Kedai makan tepi jalan buka, orang duk beratur bersusun pergi cari nasi kukuh Kelantan tu, boleh pula buka. Masjid nak mari masjid tak boleh. Tuan-tuan ada tak rasa macam tu? Tuan-tuan dapat jawapan tak? Belum dapat, sampai suruh tak dapat jawapan. Masya-Allah, insya-Allah. Malam ni saya cuba bagi sedikit kelapangan, tak banyak sikit pun tak apa dah. Okey. Malam ni tak baca kitab sambung cerita Ka'ab bin Malik tu kemudian bulan depan kita sambung. Sebab apa saya nak mengajak ini tuan-tuan? Jabatan Mufti satu badan yang wajib untuk kita yakin dulu. Walaupun fatwa-fatwa ni banyak berbeza dari sudut negeri kita masing-masing, dalam Malaysia pun ada beza fatwa. Hak terkini, fatwa hak baru daripada wilayah persekutuan telah dibenarkan mereka yang tidak ada 2 dos vaksin boleh mari masjid. Betul? Mula-mula negeri mana? Pahang. Selangor tak ada lagi. Selangor tak ada, negeri yang tinggi-tinggi ni tak ada lagi lah. Sebab apa jadi berbeza begitu? Sebab tu kita kena faham, bila kita sebagai awam, kita letak diri kita sebagai awam dulu tuan-tuan. Memang kita awam pun, kita bukan ahli dalam bab ini, maka kita kena menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Jabatan Mufti. Cuma saya nak sebut bagaimana cara kita berinteraksi dengan khilaf yang ada pada hari ini. Sebab yang bagi pandangan bukan calon-calon orang tuan-tuan. Seperti guru besar kita Syekh Nuruddin Al-Banjari bagi pandangan, kita tak kritik, kita kena terima. Sebab khilaf ini bukan baru hari ini berlaku. Khilaf itu dah berlaku
dulu lagi, zaman mazhab awal-awal muncul daripada zaman mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sehinggalah ke Ahmad bin Hanbal itu, sehingga kan boleh berlaku perang bila khilaf mazhab ini dulu. Cuma kita kena faham kaedah bagaimana kita nak berinteraksi dengan khilaf ulama ini atas jalan awam. Baik, sebelum saya nak masuk ke arah itu, nak melihat keadaan ini tuan-tuan, ulama berpegang kepada dua qawaid fiqhiyah yang utama, yang besar untuk dalam bab pandemik ini. Dua kaedah yang utama dipegang. Pertama apa dia? Pertama disebut huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hak-hak Allah itu terbina atas toleransi. Faham tak maksud dah? Kalau saya sebut begitu, tuan-tuan boleh faham tak? Okey. Kenapa disebut kaedah tu begitu? Hak-hak Allah itu terbina atas toleransi. Semua perkara yang datangnya perintah daripada Allah Ta'ala itu, okay, ada toleransi di sisi Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sebagai contoh, bab puasa sendiri. Puasa tu wajib tak? Wajib. Tapi bila mana datangnya, sebab itu kaedah ulama sebut idza ja'at ad-darurah awil khauf saqatat. Jika mana datangnya darurat ataupun datangnya ada rasa takut, gugur kewajipan itu. Betul tak? Puasa kalau tiba-tiba sakit, Allah dah sebut sendiri. Bila mana sakit itu, wajib tak puasa? Tak wajib dah puasa. Perkara asalnya tadi itu wajib, tapi bila mana datang kepada masalah pada kita ini darurat. Darurat itu dengan asbab sakit ini tadi, takut kita khauf. Kita takut pada diri kita, boleh jadi mudarat lebih besar kalau puasa. Ada tak Allah paksa kita berpuasa? Tak. Maka harus dia tinggalkan, bahkan boleh jadi wajib dia tinggalkan puasa Ramadan itu bila mana mendatangkan satu mudarat yang besar terhadap dirinya. Sebab apa dia tuan-tuan? Kaedah dalam maqasid asy-syar'iyyah, pertama hifzuddin, jaga agama. Adik, bagaimana nak menjaminkan agama kalau nyawa tak dijaga? Sebab maqasid yang kedua menjaganya nyawa. Jadi nyawa itu tak dijamin, bagaimana agama nak terjamin? Faham tak? Jadi sebab itu bila dalam konteks dalam perkara-perkara yang berkaitan tentang isu agama ini asas ulama letak berdasarkan daripada qawaid fiqhiyah itu. Bila apa sahaja yang datangnya seperti darurat yang boleh memudaratkan diri kita, ketakutan yang boleh menjadikan diri kita itu mudarat juga, maka gugurlah kewajipan itu. Banyak semua lebih kurang. Hak babi yang haram itu boleh jadi halal. Betul tak? Duk sesat dalam hutan, babi tu haram, kita kata tak boleh makan, wajib ditinggalkan jika mina tidak ada datangnya apa dia maslahah seperti darurat ni tadi. Tak datang benda ni, makan saja memang haram qat'i. Baik. Jadi banyak benda-benda hak wajib ni, termasuk haji, man istata'a ilaihi sabila. Tak mampu, dah usaha habis ring dah. Habis macam-macam ikhtiar dia nak buat juga, nak boleh kumpul duit nak pergi haji, tapi tak sempat juga, mati dia berdosa tak? Dia tak berdosa, gugur kewajipan atasnya pergi haji sebab dia tak mampu pun, tapi dia dah berusaha dah. Zakat bukan semua wajib, dia miskin wajib tak ada. Itu panggil toleransi, musamahah Allah Ta'ala Azza wa Jal. Jadi kalau perkara wajib itu gugur, ini kan pula perkara sunat, perkara harus. Apa antara perkara sunat? Seperti merapatkan saf. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis salah. Dalam bab ni saya maklum dan tuan-tuan maklum ada khilaf perbahasan ulama sendiri, panjang lebar dalam bab ni. Cuma kita nak sebut bagaimana
khilaf ulama ni nak bagi faham, kita duduk di tengah-tengah ni, kita meraihkan semua khilaf dan mana pandangan yang perlu kita pegang dari sudut awam. Saya akan khulasah di hujung sekejap lagi. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, merapatkan saf itu hukumnya sunnat muakkadah, dituntut. Apakah saf itu terenggang, batal dari, tidak sah dari sudut solat berjemaah itu? Tak. Hanya disebut kalau tak penuh rapat saf ni, apa sahaja yang berlaku dalam masalah itu tidak sempurna dalam melaksanakan solat berjemaah sahaja. Jadi di sini sunnat muakkadah, perkara sunat pula bukan wajib, maka ulama melihat dalam keadaan kaedah yang dibawa ni tadi, bab toleransi Allah Ta'ala, kerana datangnya perkara yang lebih utama yang wajib ditinggal, iaitu nak menjaga nyawa, bagi memelihara hifzuddin itu, maka saf ini dijarakkan atas sebab keselamatan darurat. Ada pandangan ulama pula sebut, mereka beristidlal dalam bab ini lagi, mengambil hujjah hadis yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu taun. Bukan taun hak macam kita ni. Taun hak zaman itu terkena je waktu tu, berlimpah mati tu. Jadi berlaku, bila mana dilihat keadaan itu, siapa terkena taun tu rebah mati terus, maka ditutup masjid. Kalau berlaku sebegitu, maka barulah boleh angkat keadaan pandemik hak berlaku pada hari ini, dibuat begitu dengan menutup masjid. Ada yang menggunakan istidlal dalam bab begitu, sah, sebab ada bahas mereka dan disiplin fiqahnya tu berlangsung dan berlaku dengan ikut jalan yang benar, sah. Tetapi khilaf pula di sisi kita, mengambil atas jalan ihtiyat, sebab berdasarkan fiqhul waqi' pula, fiqh reality. Contoh tuan-tuan saya bawa, tuan-tuan di Kelang ni dekat tak dengan laut? Dekat, okey. Universiti Putra Malaysia telah mencipta azan ke? Dah. Kejut saya. Mencipta satu alat sensor, okey, sensor yang boleh mengesan berlakunya gempa bumi di laut. Betul? Okey, sebab bila mana berlaku tsunami pada tahun 2004 pada November ke Disember saya ingat, lalu pun lupa dah, tapi tahun 2004 ujung tahun nak berlaku, maka teknologi waktu tu mula berkembang, sebab supaya nak mengelak berlakunya lagi kematian yang tinggi seperti mana berlakunya tsunami di Aceh pada tahun tersebut, termasuk Thailand, termasuk kita pun kena juga di belah Kedah, yang mencecah lebihan 100,000 orang yang meninggal dunia. Tak mau nak berlaku benda macam ni. Jadi pakar-pakar pun buat alat, antaranya Universiti Putra Malaysia buat satu alat, letak di boya hak tengah laut tu, boya atau boya kan, okey, yang mana yang timbul tu, yang mana boya ni nak beritahu kepada kapal bahawa dia ada lampu bila waktu malam tu, bahawanya situ adalah air kawasannya adalah sudah mula cetek, kapal besar tadi masuk kawasan tu. Sebab tu itu tanda. Jadi diletak alat tu di situ tuan-tuan, untuk mengesan berlakunya, kalau ada berlaku gempa bumi di dalam laut. Contoh, pernah berlaku gempa bumi di Indonesia pada tahun bila? Baru je, dan 3 tahun sudah. Malaysia kesan tak? Ya, Malaysia kesan. Berapa skala Richter dia, berapa? Lingkaran itu lebih kuat menghala ke kita ke ataupun menghala ke belah Indonesia? Contoh kita ambil, ini panggil waqi', reality. Okey, bila dikesan oleh pakar tadi dengan teknologi canggih ni tadi yang ada, lingkaran gempa bumi itu kuatnya menghala ke negeri kita, negara kita Malaysia, terutama Selangor lah. Selangor ni dekat dengan belah Sumatera Indonesia. Gempa bumi itu 100 bahkan 200 km di depan berlaku daripada tempat dikesan di sensor tu, 200 km depan. Tapi kita dengan tempat berlaku bumi itu lagi jauh lah, boleh jadi 500 km, boleh jadi 1000 km jarak kita dengan tempat berlaku bumi, tapi lingkaran itu menghala ke arah kita lebih kuat. Okay?
Jadi bila benda ni tadi telah diproses data ini tadi dihimpun, maka diserah kepada Majlis Keselamatan Negara. Dipanggil mufti juga. Mufti tak akan terkecuali tuan-tuan. Dia akan dibentang, dia akan dipresent, mufti akan tengok satu persatu, seketul. Bukan main dengar saja, mereka lihat sendiri data itu. Jadi bila dah dapat data ni tadi, mufti pun keluarlah fatwa. Tapi tak lari fiqhul waqi' ini tetap utama, dia mesti berteraskan Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Cuma ini sebagai satu qarinah tambahan. Boleh digunakan dalam untuk mengukuhkan dalil itu. Jadi teknologi yang canggih ini tadi boleh digunakan pakai sebagai qarinah, dia bahan bukti untuk menjadikan fatwa di sisi ulama. Jadi lalu pun ulama pun keluar, mufti pun keluar arahan di negeri Selangor hari ini Maghrib dan Isyak ini wajib untuk menunaikan solat Maghrib Isyak ni secara jamak qasar. Lepas tu semua balik. Kita kata mana? Disebut kerana dikhawatiri datangnya banjir bahar besar yang kita dah kesan pun 500 atau 1000 km di hadapan itu, gempa bumi besar, air boleh jadi naik akan pergi ke tempat kita, terutama kawasan-kawasan yang pesisiran pantai seperti Kelang. Kita kata mana? Tak nampak pun. Samalah dalam kaedah COVID-19. Virus tu nampak tak? Tak nampak. Tapi ada tak alat canggih teknologi yang mengesan virus tersebut untuk menilainya dari sudut nak menilai bahaya tak bahaya, berapakah persentage bahaya virus itu? Ada. Itu dipanggil fiqhul waqi'. Reality. Jadi diguna pakai oleh Jabatan Mufti untuk mereka beristidlal, mengukuhkan istidlal, perjalanan istidlal mereka dalam pendalilan itu tadi. Maka diletakkanlah kena jarak soft, tak mau dekat-dekat, dan tak bagi pula. Kalau dah kritikal sangat, tutup masjid, jangan bagi jemaah datang. Berdosakah tutup masjid? Kita pun kata ni hadis bab fitan ni pun satu masalah juga kalau kita tak mengaji hadis secara amik. Banyak orang guna pakai hadis fitan ni membahaskan tentang isu pandemik ini berlaku di akhir zaman, kita dah akhir zaman dah ni. Syekh kami tuan-tuan, Syekh bin Sakat sebut, dia kata, saya pun tak terlintas bila dia sebut tu, dia kata entah mengaji habis dah usul hadis, dia kata 5 usul, mustalah hadis, kemudian ilmu ruwat rijal, ajarh wa ta'dil, kemudian ilmu mukhtalifil hadis, dan iskalul hadis. Iskal muskil ni benda yang susah nak dipahami, melainkan kita kena melihat perbahasan ulama secara teliti. Kita tak boleh main ambil dengan mudah-mudah, tengok sebagai logik akal kita, oh ni akhir zaman dah teruk dah, kita duduk berdua akhir zaman dah ni. Tuan-tuan, kalau nak tengok perbahasan tentang isu hadis fitan ni yang mula sekarang ni hangat di peringkat seluruh universiti di Malaysia banyak, terutama UKM, UIA, Universiti Melaya, Universiti Sains Islam Malaysia. Saya ambil contoh yang antara yang saya rasa mudah difahami perbahasannya yang dibawa oleh Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah, di antara yang dalam pakar dalam bidang tafsir di Universiti Kebangsaan Malaysia, di pengajian Islam. Tuan-tuan boleh cari Facebook Balqis Kelantan ataupun YouTube dia itu Balqis, yang ditaja oleh Balqis. Tuan-tuan boleh tengok, dia ada kelas khas online seminggu sekali kot saya rasa, dibahas tentang hadis fitan ni. Kita nak bahas ini memang susah, sebab tu saya sendiri pun tak berani nak bawa. Ada orang yang kalau dia nak mengajar hadis fitan ni, sehingga kan guru-guru besar, syekh-syekh besar, dia kata jangan diajar kepada awam secara amik, benda ni takut disalah faham. Syekh kami kata, dia kata kalau benarlah ini akhir zaman, dia kata, okay, kita bawa hadis fitan hak lain, dia kata inna sa'ata la taqum hatta yatufa ahadukum bis sadaqati la yajidu may yaqbaluha. Nabi sebut hadis ini sahih tuan-tuan. Dia kata, Nabi kata sesungguhnya hari kiamat takkan berlaku, melainkan berlakunya kiamat itu bila mana suasana satu peristiwa keadaan itu seseorang laki-laki membawa harta sedekah dia. Ibnu Hajar menyebut yang dibawa sedekahnya bukannya daripada makanan tetapi emas. Dia bawa emas, dia pusing, ya tufu, berpusing cari siapa nak aku nak bagi sedekah ni, emas.
la yajidu may yaqbaluha. Tak ada siapa yang terima. Maknanya nak maksudkan, kalau benar akhir zaman itu antara tanda besarnya apa dia? Iaitu semua kaya, tak ada miskin. Tapi pandemik ini makin ramai miskin. Apakah kita makin jauh daripada akhir zaman? Jarak tu makin jauh. Sebab itu Syekh Hamid kata, bersyukurlah kamu, dia kata, bila mana kamu masih mampu melihat adanya orang miskin depan kamu, belakang kamu, kiri kamu, kanan kamu itu, maka kamu belum lagi masuk dalam benar-benar gerbang pintu akhir zaman. Sebab ini hadis sahih sebut. Jadi dalam hadis fitan ni, bukan kata tak boleh baca, tak boleh mengaji, tetapi kena adil dan teliti dalam bab ni. Guru-guru asatizah yang mengajar kena mahir dalam bab ni. Kalau tak mahir, kita tak perlu mengajar, cukup kita memberitahu secara umum saja. Macam ni sajalah. Tidak menjadikan satu sandaran hujah, oh ni Freemason dan sebagainya, banyak, sehingga kan kita lupa agenda utama kita dalam untuk menegakkan apa dia? Agama Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Okay. Baik. Jadi dalam isu ni tadi, bila mana Jabatan Murid tutup, tak mau bagi, sebab dia dalam keadaan fiqhul waqi' ni tadi tutup. Orang pun kata, apa ni ustaz, kedai makan boleh buka pula, tapi apa, warung bukan kedai makan lah, kedai makan masih boleh buka, beli dan balik saja bungkus, tak. Hak tepi jalan orang sampai beratur penuh. Kalau kat tempat saya tuan-tuan, Bandar Tasik Puteri tu, hak kedai warung tepi jalan, hak pakai lori ke, hak buka kemah kecil tu, banyak waktu pandemik baru ni, penuh saja. Tapi dalam masa yang sama, ada yang tak benar dibenarkan buka. Sebab tu keluar apa dia, essential dan non-essential. Kawan saya tuan-tuan, kawan baik 4 orang, hak biasa pergi mancing sekali, hak biasa pergi masuk hutan sekali, lingkup bisnes tuan-tuan. Dia marah, dia bukan ustaz lah, dia marah, nak lockdown, biar lockdown semua, barulah adil. Ini ada suruh buka, ini suruh tutup, kami hak ni. Tuan-tuan rasa ada tak orang, ada tak kawan-kawan kita kata macam tu? Saya kata sabar Syekh, saya kata kita kawan dengan dia, kita bagi penerangan dia, dia tak boleh nak lapang banyak, paling kurang dia lapang sikit dengan penerangan kita pun. Lepas saya bagi penerangan, oh betul juga dia kata. Tapi walaupun dia masih tetap rasa tertekan, sebab ialah faham, kita faham keadaan orang yang bisnes merudum ni, kita faham. Okey. Jadi keadaan ni kenapa tuan-tuan? Mesti tuan-tuan pun banyak tanya, apa? Masjid tutup sampai orang duk buat keluar fitnah. Zan ni banyak dah. Orang bawa pandangan ulama ni, pandangan ulama saja nak pergi perangat, provok. Ulama diikat oleh pemerintah. Mufti keluar apa sebagai jadi mufti WHO, macam-macam, naudzubillah min dzalik. Macam-macam tuan-tuan. Sebab tu saya nak mengajak di sini, kita yang orang kata contoh dalam isu vaksin sendiri, yang ambil vaksin pun jangan sinis kepada yang tidak ambil vaksin, yang tidak ambil vaksin pun jangan sinis, sebab dua-dua itu jalannya ada yang dibahas oleh ulama dah. Dua-dua benar, jangan susah hati. Tapi kena berlapan dada dan kena faham jaga bagaimana berinteraksi khilaf ni tadi. Sebab itu ulama bawa satu kaedah yang kedua, apa dia? Huququl ibad mabniyatun 'alal mudayyaqah. Hak-hak hamba Allah ini terbina atas kesempitan. Hubungan kita ni tuan-tuan, sesama manusia ni, banyak terbinanya hak-hak antara kita sesama kita ini adalah sebab sempit. Saya tak buat cerita pandemik dulu lah, cerita dulu. Kena ke kampung belah-belah, ulu dalam tuan-tuan, okey. Doktor tak ada. Klinik jauh, nak keluar naik 4 wheel jalan tanah teruk, kalau kena hujan tak boleh keluar dah. Orang sakit nak bawa keluar susah. Doktor tak ada dalam tu. Sempit tak? Sempit tak tuan-tuan? Sempit. Faham dah? Faham dah? Jadi ulama ni pun buat pertimbangan, idza tatrukul kullu wala tutrakul kullu. Bila kamu tak boleh nak selamatkan semua, jangan tinggalkan semua. Itu salah satu kaedah juga. Okey. Jadi dalam isu buka tak buka sektor ekonomi tadi, melihat manakah yang menjadi essential. Kita jangan bahaslah hak yang essential tu boleh buka ke, dia pergi bagi duit kopi ke, itu belakang kira. Kita tengok perbahasan ulama, apa jalan mereka membenarkan ada sektor ekonomi dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Sebab
Orang yang pakar kewangan, orang yang pakar perubatan, semualah dari sudut yang untuk bahaskan di pandemik ini, semua turun padang tuan-tuan, duduk sekali. Termasuklah ulama, Jabatan Mufti, semua turun sekali duduk dalam tu berbincang, menetapkan SOP. Sebab tu kita jangan suka-suka nak orang kata apa SOP mengarut ni. Kita tak duduk dalam tu, kita tak nampak apa yang dibahas oleh mereka secara amik dalam. Jadi kewangan kata dah bahas, kalau kita tutup semua macam ni susah juga. Ada bahagian-bahagian macam kilang-kilang tertentu yang mana perlu dibuka, terus dibuka. Kita berkata apa kilang buka tu yang duk merebak habis tu Covid. Kita tak nampak macam mana mereka bahas. Okay. Lalu kita ambil mudah, saya nak bagi faham. Ulama kata tak apalah, hak macam kedai makan tepi jalan, kedai runcit masih buka, kedai makan masih boleh buka. Kalau tutup semua, suruh lockdown semua tuan-tuan 3 hari. Jangan kata seminggu, 3 hari cukup tuan-tuan. Tuan-tuan rasa apa akan jadi hak mula-mula esok. Contoh kerajaan umumkan. Ulama pun kata ya, tutup je 3 hari. Contoh. Petang tadi umum pukul 4, esok semua lockdown, kedai makan semua tak boleh buka. Tuan-tuan rasa kita ambil ramalan, bukan benar-benar mungkin boleh, tapi berdasarkan apa yang kita boleh lihat keadaan itu, tuan-tuan rasa apa yang berlaku? Daripada selepas keluarnya arahan pukul 4 suruh tutup, lockdown semua. Kedai makan, kedai runcit semua tak boleh. Akan bermula pukul 6 pagi esok lockdown penuh. Tuan-tuan rasa ada berapa jam tempoh daripada pukul 4 petang tu sampai pukul 6 pagi esok? Lebih kurang kita kata ada 8 jam. Tuan-tuan rasa 8 jam tu apa akan berlaku? Oh, rusuhan tuan-tuan. Macam nak gila. Orang akan pergi beli makanan hangkuk hak miskin lagi, susah, lepas tu tak tahu dah pening habis. Kita sedap kata, tutuplah semua, tutup habis, senang cerita. Bila 3 hari settle virus ni. Iya, kita faham, mufti tahu, mufti lihat susah kita juga, bukan dia tak tahu. Kita sekarang ni pegang pada ulama Jabatan Mufti. Mana lagi tempat nak bertungkat kita ini melainkan Jabatan Mufti tuan-tuan. Kalau kita dah tak percaya ke Jabatan Mufti, kita berzon mufti kena ikat dengan orang ni, mufti ikut WHO, mufti ini. Tuan-tuan tahu tak, di Selangor, kita sebut Selangor khususnya, Syekh Tamyiz dengan Dr. Anha OP tu bukan calon-calon orang tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan kenal tak Dr. Anha OP tu siapa? Masya Allah, Sahibus Samah, Datuk Dr. Anha OP tu orang yang saya rasa sudut peribadi saya tuan-tuan, kita tengok mufti wilayah pun bagus bahas dalam Qawaid Al-Fiqhiyah, tapi kalau saya sendiri memerhati dari sisi hujah mereka ini, Dr. Anha ini lebih ihtiyatnya lebih tinggi. Kalau dibahas fiqh, kalau tuan-tuan dengar, dia lembut cakap tu sama macam lebih kurang macam Dr. Zulkifli Al-Bakri. Lembut jawahannya tuan. Pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI kan. Orangnya lembut je. Tapi kalau dia hujah fiqh tuan-tuan, kita dengar satu-satu, Masya Allah, saya kata untung negeri Selangor tuan-tuan. Tapi dia difitnah secara umum tanpa disedari oleh awam yang mereka telah memfitnah Jabatan Mufti. Dok kata mufti ni, mufti nak, betul tak? Okay. Mereka sedar benda ni. Kalau tutup tuan-tuan, habis rusuhan. Jangankan kata hak ni, hak mula-mula PKP dulu, hak bila dengar cerita lockdown, saya duduklah hutan waktu tu tuan, saya ingat lagi, saya duduk dalam hutan waktu tu 13, 14, 15. Okey. 3 hari 2 malam. Line internet semua apa tak ada, line telefon semua tak ada. Pada tahun 2020 bulan Mac. Ingat lagi tak? Lockdown berapa bulan? Yang pertama, ini sejarah Malaysia tuan-tuan, berapa bulan? 18. Sebab tu saya tak akan lupa tarikh ni. Saya keluar je, masuk miss call. Bini saya, tak cerita orang lain, bini saya. Anak saya kecil lagi tu, waktu tu baby berapa bulan. Saya ingat saya dalam 4 bulan ke 5 bulan, saya ingat saya. Lepas tu anak sulung saya tak ada di rumah, memang duduk di asrama waktu tu. Lepas tu isteri saya kata, bang minta izin, terpaksa juga sebab telefon abang pun tak beli, keluar juga. Lepas tu dia pun ambil gambar snap prap hantar, dia dah beli dah, dia masuk. Rupanya dengan pampers 6 kampit, beras 6 kampit, tengok tuan-tuan. Panic buying. Betul?
Itu belum, tak ada pun kerajaan Isytihar kata tutup semua waktu tu, tak ada. Itu pun barang habis. Kita rasa macam nak mati tak dapat makan roti gardenia waktu tu, ingat lagi tak? Ini kan pula nak suruh tutup lockdown, habis semua last baru ni, tuan-tuan. Kita tak fikirkan macam mana ulama bahas. Berat tak berat benda ni? Kalau kita tengok di atas bahu pundak mufti ni, ya Allah, kita kena sangka baik dengan mufti, tuan-tuan. Sangka baik dengan mereka. Lagi, walaupun ada khilaf, certain ulama tak setuju dengan pandangan mufti ni, kita jangan kritik ulama ni, jangan kritik mufti, kita dengar pandangan mereka sebab kita bukan ahli dalam bidang ni. Lagi, jadi sebab tu disebut kaedah ulama kata tadi, lagi, huququl ibad mabniyatun 'alal mudhayyaqah. Hak-hak kita ni terbina atas sempit. Kalau tutup kedai terus semua total tutup, sempit kita, tuan-tuan. Jangan kata 3 hari, sehari itu dah mengamuk dah habis rakyat semua. Sempit kita. Jadi berserahlah pada mufti. Baik. Sekarang ni kita dah faham ini, saya dah sebut umum, tuan-tuan. Okey, mungkin tuan-tuan dah mula ada rasa tak faham dah. Maknanya tak datang masjid ini pun orang kata fahamlah, sebab menjaga nyawa tadi, maslahat, sebab berdasarkan kepada kaedah fiqhul waqi' ni tadi. Daripada fiqh reality, ulama dah dibentangkan tentang isu virus ni dan sebagainya. Okey, halang orang datang masjid. Tapi kita tak faham tadi, apa ni tutup masjid ini, kedai semua buka. Lepas ni insya-Allah tak faham banyak, faham sikit pun tak apa dah, tuan-tuan. Okey. Baik. Jadi kita pula, kenapa, apa yang kita perlu ikut? Kita nak ikut mufti ke, nak ikut ada certain ulama yang berbeza jalannya dengan mufti kita ke? Kita nak ikut mana? Apakah kita kata suka hati aku nak pilih mana? Awam dia kena faham paling mudah jalan. Okey. Bila mana mufti keluar, tuan-tuan simpan di minda tuan-tuan sini, itu adalah pandangan yang telah ditarjih, mana yang majoriti, mana yang minoriti. Maknanya pegangan di sudut madhab, di sisi jabatan mufti itu adalah pandangan yang majoriti. Saudi, negara yang terkenal di bahagian negara Salafi, sampai hari ini tak masih lagi mengamalkan jarak saf. Totok Salafi kita kata, minta maaf sebutlah, walaupun sebenarnya masih ramai juga yang macam di Universiti Madinah tu, yang orang kata yang bukan Salafi pun totok, dalam ahli sunnah wal jamaah masih pun ramai juga sebenarnya. Tapi di umum begitu, secara umum habis ada. Tapi kita nak kata mereka itu adalah mutasyaddidun dalam fiqh, orang yang keras dalam fatwa. Tapi kalau kita lihat fatwa, kalau tak ada dalil yang khas, dalil khas ini yang bukan dalil dhanni ni pun kadang-kadang mereka ada tarik tali lagi, dalil qat'i yang tak ada temui, apa akan berlaku? Bid'ah, dhalalah, sesat. Tapi fatwa Saudi kata harus untuk jarak saf, untuk menjaga nyawa. Itu negara yang terkenal, kita kata umumnya kalau kata negara Salafi. Sebenarnya Salafi saya tak setuju juga, maknanya mereka yang berpegang kepada mazhab Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali yang agak rigid sedikit perbahasan dia itu. Jadi kalau kita tengok, mufti di belah Saudi pun keluarkan fatwa sedemikian. Syariah jangan cakap, Darul Ifta. Sebab tu saya lebih suka merujuk pada Darul Ifta Mesir. Apa-apa fatwa tentang ni dulu, sebab kita nak buat timbang kati fatwa keluar di negeri di Malaysia dengan fatwa keluar Darul Ifta. Darul Ifta ni adalah satu sumber yang kuat untuk kita melihat kekuatan ijma' ulama' dunia ni. Kalau di Asia Tenggara ni, di mana tuan-tuan? Asia Tenggara ni, tuan-tuan kena tengok dua negara, Thailand dengan Indonesia. Sebab Indonesia ni bagus juga. Tapi ada fatwa Indonesia, Majlis Ulama Indonesia ni disalah tafsir oleh orang Malaysia kita, orang awam, pasal vaksin. Kan dia keluar kan, dia kata apa? Vaksin itu haram qat'i sekiranya tidak datang darurat. Sebab dia mengambil apa dia kata sumber pembuatan vaksin itu ada sumber haram. Tapi kita pula menyatakan sumber untuk membuat vaksin itu tiada sumber daripada unsur haram. Kita pun confuse. Apa? Belah Indonesia kata ada sumber haram, iaitu apa?
kita melihat dari sudut secara zahir bahan yang digunakan untuk membuat vaksin itu tidak ada daripada perkara yang haram. Kuman haram tak? Tak. Bukan kuman dalam orang kata bentuk babi ke, tak ada. Kuman itu begitu saja. Cuma ada dibahas dari sudut dia boleh memudaratkan berapa persen saja. Itu pun telah dikeluarkan oleh pakar 0.004. Kan? Tapi tiba-tiba fatwa Indonesia kata haram, ada sumber haram. Apa dia? Iaitu virus yang dimasukkan, kuman yang dimasukkan dalam vaksin itu boleh mendatangkan mudarat juga, walaupun sedikit persentasenya. Mengambil kaedah bulighal halal wal haramu haram. Bukan itu dulu, itu dalil kemudian. Dalil pertama, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Tetap itu dalil umum dalam Quran, dia ambil bila ada sumber sesuatu yang boleh memudaratkan manusia, maka benda itu adalah haram. Tapi sedikit. Jadi sebab tu dia kata haram. Walau bagaimanapun kata jika datang darurah ini tadi harus ambil, dia kata. Kan? Jadi orang tak faham sebab benda tu tak dibahas oleh Majlis Ulama Indonesia. Kita kena lihat fatwa dia macam mana. Di Malaysia kata tak ada sumber haram pun, semua telah disah. Ya, memang betul. Ini sebutnya berbeza khilaf dalam bab begini ni, kita kena faham. Bagi lawan adzan tuan-tuan, insya-Allah kita sambung sikit je. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah subhanallah rabb hadhihi al-tarus. Baik tuan-tuan, sikit ya. Jadi kita melihat bagaimana tarjih ini tadi, majoriti diangkat sebagai satu ketetapan oleh pemerintah. Maka ada tak kaedah dalam fiqh juga? Ya, masih ada. Disebut dalam qawaidul fiqhiyah, disebut hukmul qadi ataupun hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Maknanya pemerintah boleh memilih mana khilaf tadi selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Mufti. Dia kata okey, ini adalah yang majoriti berpegang pada pandangan ini di Malaysia, maka boleh diangkat oleh pemerintah sebagai satu apa dia, ketetapan di dalam sesebuah negeri ataupun negara itu. Jadi pemerintah mengangkat itu sebagai satu ketetapan setelah mendapat apa dia, daripada Jabatan Mufti. Bukannya sekarang ceritanya bukan pemerintah yang ikat mufti, mufti yang ikat pemerintah. Faham tak tuan-tuan? Kalau kita dari sudut kita sekarang ni, okey, orang yang tak ambil vaksin tak boleh datang masjid, dia kena berlapang dada. Jangan tuduh pula kata, ulama ni, mufti ni kena ikat dengan pemerintah ni. Kita telah bersangka buruk tuan-tuan, tak baik. Inna ba'dadh-dhann ithmun, sesungguhnya sebahagian daripada dhann itu dosa besar. Jadi berlapang dada. Kita pula tadi saya sebut orang yang ada vaksin yang ikut ketetapan hak mana yang dibuat oleh Jabatan Mufti, dia ikut. Okay? Maknanya kita jangan sinis orang yang tak mau ikut pandangan ini tadi, sebab mereka juga mengikut pandangan ulama yang khilaf dalam bab ini. Tapi masing-masing kena berlapang dada. Isu ni tak boleh kita nak mempertikai aku yang benar, khilaf yang aku pegang ni adalah lebih baik pada khilaf yang kau pegang. Tak boleh sebut begitu. Jadi selesai tak masalah ni sebenarnya? Selesai. Tetapi melainkan mereka ada dalam hatinya itu penyakit. Penyakit hati ni susah tuan-tuan. Kita terang kok macam mana pun, hati tu dia nak terima, tak dia nak kata apa, maka diam tu lebih baik. Cuma saya nak sebut ada tuan-tuan sini, tuan-tuan hak ada ni pun sendiri pun mungkin ada sanksi tadi tak? Saya kata, buat apa kedai makan boleh buka pula, masjid tak buka-buka lagi. Jadi saya dah jawab secara umum saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak lebih amik, nak lebih dalam itu, tuan-tuan kena berjumpa ataupun panggil. Sekarang ni kalau nak panggil Timbalan Mufti Datuk Dr. Nahar Upeh pun agak dah orang kata lambat, sepatutnya booking sebelum ni. Sekarang dah buka masjid, ceramah, kuliah sebagainya, dia pun dah penuh. Tapi saya ada nombor dia sebab saya selalu berwhatsapp dengan saya, nak tanya dia, saya akan tanya direct. Dia akan jawab tuan-tuan. InsyaAllah. Okay. Cukup sekadar tu. Tuan-tuan ada soalan tak? Sebelum kita tutup majlis kita pada malam ni, insyaAllah. Tuan-tuan doa sahabat saya tuan-tuan, dia pergi mancing bot karam Ijan, nama dia Farizan. Bot karam sekarang ni dah ditemui 9 orang yang di Kuching Sarawak, di Pulau Satang kan. Kawan baiklah, sama satu program mancing kita ni. Dia tak ditemui lagi. Tekong bot pun seorang lagi tak ditemui lagi. Lain ada 9 orang tu dah dijumpai lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan mereka, insyaAllah. Okay. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada ni? Boleh faham tak? Okay. Wallahu alam. Cukup sekadar itu. Yang baik datang pada Allah, yang lemah itu sama-sama kita perbaiki, insyaAllah. Dan saya akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.